Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengaji kita, dan semoga maaf sebab liwat. Keadaan sekalipun kita dah sampai kepada bab yang ke-24, itu berkenaan dengan mencintai Ali dan Ansar adalah satu tanda, tanda keimanan. Dan kita ambil kat situ ada 3 hadis yang mana dalam hadis berkenaan daripada Bara' bin Azib dan juga daripada Anas bin Malik serta daripada Ali bin Abi Talib sendiri, 3 hadis mana hadis-hadis berkenaan membincangkan berkenaan dengan cinta pada para sahabat. Dan kita dah terangkan itu semata-mata orang tu sayang para sahabat, dan kerana apa yang ada pada para sahabat daripada jasa-jasa mereka kepada Islam dan juga pertolongan mereka kepada Rasulullah SAW, termasuk Ali sendiri, maka itu semata-mata cinta mereka kerana itu dah iman. Dan sebaliknya, bila seorang itu ada dalam diri kebencian kepada para sahabat, maka automatik dia adalah munafik. Dan dalam perkara ini perlu diingatkan bahawa sesiapa yang membenci atau tak suka dengan sebahagian para sahabat, sebahagian yang disebut daripada sahabat tadi, daripada Khulafaur Rasyidun, daripada orang-orang yang membantu Rasulullah, ahli Badar dan sebagainya, daripada arah berkenaan yang kita sebut tadi. Tapi dia benci tadi bukan kerana macam yang kita nyatakan semata-mata benci, tapi kerana sesuatu benda berlaku pertingkahan di antara para sahabat, terdatang dalam diri dia rasa benda berkenaan. Contoh macam hadis yang datang berkenaan dengan Abbas bin Abdul Muttalib, yang pernah sekali diminta supaya kalau boleh biar urusan Islam ini diberi kepada keluarga Abbas atau keluarga kepada Ali, supaya dituntut. Jadi Ali tak nak. Ini lafazkan datang dalam nas-nas yang datang berkenaan dengan Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Tapi kita kata mungkin bagi orang biasa tak ada, kita kena turun hilangkan rasa tadi. Kadang-kadang ada orang rasa tu datang. Kadang-kadang sahabat ni manusia, bukannya malaikat. Jadi berlaku daripada mereka. Ini berlaku kadang benda-benda yang bertentangan dengan matlamat ataupun kejadian tertentu, ataupun kemudaratan terhasil dengan tindakan dia. Contoh macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia melarang para sahabat membawa hamba-hamba datang ke Madinah. Hamba-hamba yang luar ni ramai sangat di Madinah tak benarkan. Tapi ada orang seperti Abbas bin Talib, Muriyah bin Syu'bah dan sebagainya suka untuk ambil orang luar untuk masuk dalam kerja di Madinah. Tapi bagi orang ahli sejarah atau pakar strategi, dia kata kalaulah Abbas tak buat kerja ni, dia akan kalau-kalau. Kita dalam Islam tak ada kalau-kalau. Kita sepatutnya atas dasar iman, kita ada kalau. Takdir Allah Ta'ala, kalau nak mati seorang tu, disekat mana sekalipun laluan berkenaan, tetap akan mati. Tapi orang kadang-kadang dia, strategi ni penting. Setiap kali berlaku satu benda, perkara, kita akan postmortem, apa kesilapan kita. Walaupun sebenarnya kalau kita tak silap pun dia akan jadi. Faham tak? Pasal macam Nabi SAW, bila Rasulullah SAW kena sihir contohnya. Mana kalau ni kata ikutkan Rasulullah SAW, ni bawah jagaan Allah Ta'ala, betul? Okay. Tapi Allah Ta'ala saja jadikan kena juga sihir. Walaupun dah dijaga, tapi kena sihir. Untuk apa? Bila kita baca baik, untuk pengajaran umat. Jadi kita bagi umat Islam ni, bila seorang yang beriman, bertakwa, tapi kena juga sihir dan sebagainya, jangan cepat gundah gulana. Satu. Kedua, pengisian waktu kita kena sentiasa diizinkan dengan zikrullah, supaya kita akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi nak kena juga. Faham tak? Untuk kena faham betul. Kalau Allah Taala diuji hamba dia dengan berbagai cara. Sama ada contoh macam orang yang memang beriman, tapi tengok iman tu kadar mana? Adakah sekadar selagi mana dapat nikmat dia akan percaya Allah Taala, dapat kemudaratan dia akan tinggalkan Allah Taala, macam mana keadaan dia? Jadi Allah Taala kadang-kadang diizinkan benda keadaan berlaku. So macam kisah macam Abbas bin Talib dan lain-lain, ada para sahabat yang Umar sekat, larang jangan buat, dia buat juga. Jadi lepas bila Umar dibunuh oleh Majusi, Abu Lu'lu'ah tu, kecohlah juga. Ada kisah-kisah yang mengatakan bahawa dia kata, tengok inilah jadi kerana Umar larang, korang buat juga. Dia macam tu, macam biasalah mulut kita kan, manusia. So kadang-kadang berlaku benda-benda macam ni. Ada beberapa manusia ni kadang tak suka para sahabat kerana benda yang berlaku dari sahabat berkenaan. Namun begitu,
orang berkenaan kalau kebencian itu berlaku dengan ketidaksukaan dia tadi, bukan benci ketidaksukaan dia tadi kerana sesuatu perkara macam tu, dia ni tak kafir dan tidak munafik dengan sebab berkenaan. Kerana para sahabat radhiyallahu anhum kadang-kadang berlaku daripada mereka ni benda-benda yang bercanggahan dengan apa yang dikehendaki. Okey? Dan kadang bahkan berlaku peperangan di antara mereka. Mungkin kita sokong Ali dan sebagainya, atau sokong Muawiyah dan sebagainya. Benda berkenaan tidak menjadi timbul tajuk. Dan bahkan para sahabat dahulu ketika mereka berperang, mereka tak mengkafirkan satu sama lain. Mereka tak kafirkan satu sama lain. Tak ada macam Ali kata Muawiyah munafik kafir, Muawiyah pun tak kata Ali kafir munafik. Maksudnya berlaku pada mereka benda berkenaan. Okay, dan tidak akan dihukum ke atas mereka ni kemunafikan kerana apa yang berlaku di antara mereka. Dan keadaan mereka itu hanyalah dalam keadaan orang berijtihad dalam hukum. Mereka nampak keadaan, mereka berijtihad, nampak macam itu, dia dilaksanakan ni. Bahkan mereka semua adalah para sahabat yang mulia. Sama ada semua mereka dapat betul, betul pada apa yang zahir pada mereka, ataupun ada yang betul atau ada yang salah. Mana keadaan dalam keadaan tersebut, dan diberikan yang orang yang salah tadi, kita kata diberikan orang kata keunzuran lah kerana kesilapan dia. Bahkan dia beramal mengikut apa yang dia rasakan dengan apa yang dia yakini, maka diberikan baik ganjaran. Maka barang siapa yang dalam hati dia datang ke sedikit rasa tidak suka dengan sahabat tadi, maka dengan cepat, dengan segera dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat. Walaupun betul ikut logik akal kita, dah betul lah kan, kita contoh macam tak nampak benda yang betul berlaku, kita akan tak suka. Walaupun macam tu, daripada para sahabat, kalau rasa tu datang, kita pun dah munafik lagi, tapi kena hilangkan benda berkenaan. Jangan biarkan dia tersimpan. Jangan biarkan dia membesar, membiak dalam jiwa kita sampai akhirnya kita menjadi orang yang benci sungguh dengan para sahabat. Mana rasa tak suka tadi kerana tindakan atau kata-kata dia atau lafaz dia atau tindakan dia tak memberikan kita alasan untuk kita benci dia. Faham itu Jadi bahkan dia kena dia kena wajib ke atas orang ni bertaubat. Bahkan dia dikira seorang yang asi, ingkar. Pasal Nabi berikan gambaran bahawa siapa sayang Ansar atau para sahabat, maka semua sekali itu adalah orang yang Allah Ta'ala redai, maka Allah Ta'ala akan sayang kita dengan sebab benda berkenaan. Okay, jadi tak boleh kita ambil. Okay? Kerana para sahabat dahulu, mereka mempunyai kedudukan, hak-hak keagamaan dan keduniaan. Kerana tidak akan sampai seseorang pun di kalangan kita ni, orang yang selepas mereka ni, kepada dunia ataupun kepada akhirat, kepada agama, melainkan melalui para sahabat. Siapa saja bersebut saya Muslim tapi benci sahabat, dia pelik. Sebab Islam yang didapat tadi adalah melalui para sahabat yang hafal Al-Quran, belajar Rasulullah, para sahabat yang berjuang membantu Rasulullah untuk dapat sebuah negara di Madinah dahulu, dan membesarnya kerajaan Islam dahulu, para sahabat yang korbankan harta nyawa untuk Rasulullah, para sahabat. So tak logik kalau kita kata macam aku pilih sahabat ni je, tak pilih sahabat yang lain. Tak boleh. Sebab mereka semua sekali ada sumbangan masing-masing dalam Islam. Semua ada sumbangan masing-masing dalam Islam, yang kita kata besar atau kecil dikira sebagai benda yang membentuk keseluruhan Islam yang kita ada sekarang. Jadi kalau dia kata ada kebencian tadi, buang, hilangkan, lawan Dan juga sebab adab mereka dan juga hubungan mereka adab mereka dan hubungan mereka kepada kita, menghubung kepada kita segala nikmat-nikmat yang datang sekarang. Okay, dan juga dengan sebab mereka dahulu hilang daripada kita ini kejahilan dan juga kepayahan dan juga bala bencana. Dengan datangnya mereka para sahabat ni membantu Rasulullah, maka Islam itu tersebar dengan benar. Okay? Dan daripada dengan itulah terhasilnya hubungan kita dengan para sahabat tadi, terhasilnya masalah dunia dan akhirat. Maka membenci mereka ini seolah mengkufuri nikmat-nikmat berkenaan. Kita ingkar atau kita menafikan hak-hak yang mereka telah sampai pada kita. Macam orang yang kata para sahabat ni bukan semua sekian ni. Dia cakap lafaz mulut cakap betul. Matlamat asal nak buang sahabat terus. Contoh macam orang yang percaya Al-Quran, tak percaya hadis. Alasannya dia kata sahabat-sahabat Nabi pun berperang, sahabat-sahabat Nabi pun ada nafsu. Lafaz mulut dia macam kita cerita sama. Kita kata para sahabat manusia, boleh bukan malaikat, boleh salah, boleh betul. Tetapi lafaz mereka ni nak buang semua. Macam Syiah akan nak buang semua. Tinggalkan 2-3 orang aja. Kalau dia kata kalau orang yang di kalangan jemaah Quran Malaysia dan sebagainya, dia buang semua sekali para sahabat. Quran je dia pegang. Dia lupa ke Quran tu datang melalui siapa? Quran tu datang melalui siapa kalau bukan melalui para sahabat Rasulullah? Pelik tau, dia percaya benda ni, tak percaya orang yang bawa. Macam berlaku pada orang musyrik Mekah dahulu, bila dia kata pada Rasulullah, Abu Jahal kata, dia kata inna la nukadzibu, kami bukan dustakan kau, kami bukan tak percaya kau, walakin akan tapi nukadzibu ma ji'ta bihi, kami dustakan atau tak percaya benda kau bawa.
Tu daripada nama dia Abu Hakam, digelar Abu Jahal. Pasal cakap dia belit. Dia kata kau ni kan percaya, benda kau bawa tu tipu. Kan pelik kan? Kalau dia kata benda dia bawa tu bukan yang Nabi dakwa, Nabi kata orang lain kata. Contoh saya kata, orang kata. Itu lain cerita. Sekarang ni Nabi kata, dia kata sendiri. So bila ada orang kata percaya Rasulullah, dia tak percaya Rasulullah bawa apa, masalah. Sekarang ni macam berlaku pada orang-orang yang apa, tak ambil hadis dan sebagainya. Orang ni percaya Quran, dia tak percaya orang yang bawa Quran. Tak pelik. Mana sahabat yang bawa Quran pada mereka, tapi sahabat tu tak dipercayai. Sebab mungkin ada ini, ada itu, ada sekian political matter, bla bla bla. Quran betul. Lekas faham tak? So jadi macam mana kau boleh percaya orang yang membawa? Jadi percaya orang bawa macam tadi lah, Abu Jahal tadi percaya yang membawa. Benda dibawa tak dipercayai. Yang sekarang ni terbalik pula pada orang jahiliah zaman kita sekarang ni, percaya yang dibawa, tak percaya yang membawa. Lagi pelik. Kan, ni bukan percaya, ni betul ni, sahih ni, memang betul daripada Tuhan. Orang ni kami tak percaya. Masalah. Kan, ni kita kata satu benda yang kena perhatikan balik. Mana dia contradict diri sendiri, dipanggil. Kalau nak keluar Islam terus. Isytiharkan. Tak percaya Quran langsung, habis cerita. Kan kita tahu bahawa dia ni mudah. Ni kadang-kadang topeng ni topeng Islam. Kan dia pakai, kalau kena macam sistem Islam tu, tudung pakai separuh tu. Pakai tudung, tunjukkan kami persisten Islam. Kan? Jadi betul kan ni, tapi segala apa yang disampaikan oleh Quran dan sebagainya, dia tolak. Pelik lagi lah, lagi pelik. Kita lagi langsung kelakar. Benda-benda ini adalah benda-benda yang kita kata tak logik berlaku, tapi berlaku pada zaman kita. Kerana banyak falsafah. Semua orang pandai, ada PhD sekali, semua bijak. So in the end, apa dia cakap semua betul. Padahal dia bukan pandai pun. Tak tahu pun, benda dia cakap tak logik. Budak kecil lagi faham. Mana budak-budak umur 5-6 tahun boleh faham benda berkenaan yang simple, dia tak boleh faham sampai sekarang. Duk fikir lagi. Quran ni kita percaya, hadis ni perlu percaya ke tidak? Yang membawa Quran ada orang bawa hadis. Orang yang sama, golongan yang sama, kumpulan yang sama. Cuma beza dia satu benda yang memang firman Allah Ta'ala, satu lagi benda penjelasan firman Allah Ta'ala. Dan hadis adalah itu hikmah dipanggil. Yang mana menjelaskan Al-Quran adalah hadis. Aqimus salah, dirikan salat. Macam mana salat? Tengok salat Nabi. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tak bagi tahu berapa nilai jumlah dia. Berapa kadar dia? Adakah ada satu cincin emas yang kena keluar zakat? Apa benda yang dimaksudkan dengan benda sebut zakat tadi? Jadi bila kita tengok penjelasan daripada Nabi SAW, jumlah dia, kadar dia, berapa yang perlu keluarkan, tempoh dia berapa lama, adakah tiap bulan, adakah tiap hari, macam tempoh berkenaan. So hanya datang dengan Rasulullah SAW, bernikah dan Quran Karim sebut berkenaan pernikahan, syarat nikah, sah atau tidak sah macam mana. Semua sekali benda tu Nabi SAW adalah penjelasan bagi Al-Quran. Itu kita kata kalau orang tu ambil satu, dia tinggal satu, pelik. Kalau anda kata hadis Nabi bukan melalui para sahabat, Quran melalui sahabat, hadis bukan sahabat, dan kita logik lah, kita kata tolak pasal satu sumber berlainan. Ini daripada sahabat Nabi, ini bukan daripada sahabat Nabi. Ni sekarang ni Quran dan hadis dua-dua daripada sahabat Nabi. So jadi kalau kita tolak satu lagi apa lagi? Apa akan jadi dengan satu lagi? Pasal matlamat asal nak tolak dua-dua, tolak satu dulu. Yang agak logik untuk ditolak, itu apa? Hadis Nabi. Dia kata belum tentu sahih lagi ditolak. Belum tentu sahih lagi. So ini tak amal langsung. So Islam tadi hanya atas nama, bukan atas data amal. Okay, faham Baik. Dan Nabi kata dalam hadis berkenaan, man ahabbahum ahabbahullahu wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, itu para sahabat tu, maka ahabbahullah, Allah Ta'ala akan cinta mereka. Ansar tadi orang cinta orang-orang yang mencintai golongan Ansar. Wa man abghadahum, dan bersiapa yang membenci mereka, abghadahullah, Allah Ta'ala akan bencinya. Okey. Jadi dalam hadis ini seolah dia para ulama bahaskan apa kata-kata Nabi tadi. Adakah dimaksudkan balasan siapa cinta Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan dapat cinta. Siapa cinta para golongan Ansar dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun kata maksud dia itu doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW, barang siapa yang mencintai Ansar, semoga Allah Ta'ala mencintai mereka. Pasal kita tu macam kita sebut sallallahu alaihi wasallam kan, berselawat Allah Ta'ala ke atas Nabi SAW dan juga keluarga baginda. Sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Contoh macam kita sebut lafaz berkenaan. Lafaz tadi bunyi pemberitahuan. Lafaz dia bunyi pemberitahuan, bukan permintaan. Tapi meaning dia adalah seperti meaning adalah permintaan. Contoh macam kita kata syafakallah. Syafakallah itu kata kerja yang berbentuk fi'il madhi. Faham tak? Kita kata orang tu syafakallah. Mana actually tak ada perkataan semoga tau. Allah Ta'ala telah menyembuhkan kau. Tu the meaning, wording, literally Allah Ta'ala sembuhkan kamu.
Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Tapi maksud itu adalah semoga Allah Ta'ala ada semoga. Macam tu, macam sallallahu alaihi wasallam juga berselawat Allah ke atas Muhammad dan juga keluarga baginda. Dan juga ucapan salam, Allah Ta'ala mengucapkan salam. Mana berselawat Allah. Mana bukan maksudnya kita menceritakan. Kita sebenarnya apa? Semoga Allah berselawat. Nampak? Kita mendoakan sebenarnya. Anything wording macam tu, dia dimasukkan dengan lafaz doa. Macam orang berkahwin, kita kata barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum bi khair. Barakallahu lakuma. Semoga semoga tu kan pasal doa. Kalau tidak, asalnya kalau wording tu kita terjemahkan literally akan berbunyi Allah Ta'ala telah memberkati kamu berdua, dan Allah Ta'ala menghimpun kamu dua, berkati ke atas kamu dua, berkati untuk kamu berdua, dan dan Allah Ta'ala himpun kamu berdua dalam kebaikan. Tapi asal ujung awal tu ada apa? Semoga Allah Ta'ala. Itu je beza dia. Jadi secara asasnya kita kata macam lafaz Nabi itu, faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah Ta'ala mencintai orang berkenaan. Barang siapa membenci mereka, maka Allah Ta'ala benci orang berkenaan. So meaning dia dua. Either benda tu perkhabaran, Nabi beritahu ganjaran orang yang memuliakan atau mencintai para sahabat, dan ganjaran orang yang benci para sahabat. Ataupun maksud dia kat situ ada doa Nabi SAW kepada orang-orang yang berkenaan. Baik. Dan dalam hadis yang berikutnya, dalam hadis yang ke-61 daripada Zir, an Ali, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala, berkata Ali, wallazi faqal habba wan nawah, wallazi falaqal habba wa bara'an nasamah. Demi Tuhan yang falaqal habba. Falaqal habbata, demi Tuhan yang membelah biji-bijian. Dia jadi ini adalah satu perkara tabi'i yang Allah jadikan pada mana-mana pohon atau pokok yang punya benih. Bila dia nak tumbuh pokok berkenaan, dia habbah tu dia akan terbelah dulu. Mana dia kelongsong. Contoh macam kita ada beras kan. Beras dia nak tumbuh, dia kena buka dia punya sarung padi tu punya benih tu kena buka. Beras rumah tuan-tuan sekalian tu tak boleh tumbuh dah. Letaklah air banyak mana pun. Sebab dah keluar daripada sarung dia. Kalau dia kata dalam sarung dia lagi, padi tu, yes, boleh tumbuh. Dia dengan ada kelongsong tu, dia boleh tumbuh. Gandum macam tu juga. Dah terbuka kulit, tak boleh tumbuh dah. Tapi kalau dia kata kulit di sarung masih lagi ada, yes, dia boleh tumbuh. Macam, jadi bila dia tumbuh tu, dia akan falaqa. Falaqa dua meaning. Falaqa membelah lah. Actually, original meaning dia membelah. Okay? Dan jadi kita kata ini adalah sistem yang biasa Allah jadikan. Jadi bila Ali bin Abi Thalib kata walil falaqal habbata, dan demi Tuhan yang membelah al-habbata, habba, mana biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ni. Ataupun ada sebagian para ulama nyatakan falaqal habbata ni kembali kepada masalah penciptaan manusia. Bila manusia terbentuk lepas persenyawaan antara sperma dan ovum 24 jam lepas tu ovum yang satu tu dia akan mula apa? Terbelah. Kan dia ada dua. Kemudian daripada dua belah pula 4. Kemudian 4 belah pula 8. 8 belah pula 16. Sampai juta-juta. Maksudnya pembelahan tu kena berlaku. Tak berlaku pembelahan, kan? Dia punya ni, pembelahan tak berlaku, takkan tumbuh, takkan jadi anak. Anak tu jadi bila mana lepas nyawa kan telur tu akan terbelah. Dalam karung tu dia akan belah 2, pecah 2, pecah 4, pecah 8. Jadi bahkan tu sebab kenapa semua ulama nyatakan bila Allah kata suruh kita sebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada kata al-falaq tadi ialah matahari yang terbit atau terbenam. Al-falaq. Tapi dalam masa yang sama ada yang mengatakan qul a'udzu bil falaq, al-falaq allazi falaqal habbata, yang membelah setiap benih untuk terkeluarnya makhluk yang baru. Maka dalam keadaan tersebut kita kata bila kita kata qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan kejahatan apa yang diciptakan. Mana bukan hanya tumbuhan, binatang pun jadi macam tu juga. Cuma benda tu sistem atau proses yang berlaku terlampau seni, mata kita tak nampak. Zaman kita sekarang ni lepas teknologi sains canggih baru kita faham. Maksud falak tadi kena kepada biji-bijian, tumbuhan, kena juga pada benih binatang dan haiwan serta manusia. Yang mana memang dia akan berlaku pembelahan. Cuma kalau pada pokok biji benih tumbuhan tadi terbelah dan terkeluar. Adapun kalau dia kata yang manusia dan binatang tadi, dia akan terbelah dan dia akan berganda sel-sel dia sampai menjadi makhluk yang akan jadi. Sama ada kucing ke, ular ke dan sebagainya, still dia punya kaedah sama. Mesti ada falak. Faham Okey. Jadi Ali bersumpah kat sini, dia kata demi Tuhan yang membelah al-habbata, biji-bijian seperti biji tamar atau biji gandum dan sebagainya. Dan juga wabara'an nasmata, dan menciptakan bara'ah, maksud dia menciptakan Nasmah ni adalah nafs, jiwa. Dia kadang-kadang dalam falsafah dia timbul masalah. Dia agihkan
Jiwa lain, akal lain, nafsu lain, roh lain. Pernah dengar? Sebenarnya actually benda satu je, tak ada benda lain dah. Mana roh itu dalam kita ada jasad dan roh. Jasad kita daripada tanah, daripada asal, daripada bahan-bahan yang orang ciptakan. Kemudian roh kita dalam tu semua dah ada. Masalah cuma bila masa dia akan matang, dia ada timing ni. Contoh macam roh kita, bila budak-budak kecil, baru lahir, roh dia memang tak adalah masalah. Dia keinginan dia kan limited kepada makan je. Makan, main. Okey, nafsu dia. Bila sampai dia umur dia dewasa sikit, dia start nampak perempuan pun dia ada rasa. Rasa tadi datang kemudian, bukan maksud dia baru ditiupkan. Dah ada pada badan dia, tapi apa? Tak dia lagi. Dia macam tak develop lagi. Atau macam tumbuhan. Kan pokok buah mempelam besar tu, biasa tumbuh buah dia keluar apa? 5 tahun, 6 tahun. Kalau cepat sikit pokok lah, setahun pun dah boleh tumbuh keluar buah. Kalau kata lama sikit macam durian, kan 10 tahun kan dia kata. Kalau yang biasa punya, yang betul. Jadi kadang-kadang orang nak tanam durian pun fikir 10 kali, aku nak tanam ni sempat tak makan, kedekut sangat, cucuk je lah kan. Masa benda tersebut kalau kita tak makan pun benda lain makan. Bukan kita makan, anak kita makan, orang lain makan. Bahkan kalau orang curi pun pahala kita dapat. Orang bertuduh pokok tadi, tapi tak ada siapa bertuduh pokok durian takut kena kepala. Jadi kita kata kalau betul pokok tersebut daun dia dimakan, kita dapat pahala, untung kita. Jadi buat beri kebaikan yang berkira. Jadi kita kata contoh macam keadaan tersebut, tempoh untuk pokok tu mula berbuah dan sebagainya kan berbeza, tapi semua keupayaan dia dah ada daripada dia. Macam anak-anak benda tadi macam nafsu dia, akal dia semua dah ada dah, cuma develop bila, dia akan berkembang bila. Kadang-kadang ada orang ingat dia kata Adam AS tak lalui proses ni. Dia siap, ready made, badan dah besar, tak ada proses jadi anak, kemudian jadi remaja, dewasa, tak ada. Dia terus besar. Tu dalam hadis Nabi kata innallaha khalaqa Adam ala suratih. Orang ceritakan Adam di atas rupanya yang siap, ready, tak ada melalui proses macam budak-budak ni lahir, bayi dan sebagainya, tak ada. Adam siap badan dia. So kita kata dalam asas ni manusia yang lain kita melalui proses yang berlainan. Pasal penciptaan kita berlainan. Adam siap-siap macam tu, kita ada proses peringkatan. Jadi peringkatan tadi menyebabkan kita ada tajuk berkenaan dengan tajuk macam bila masa orang tu ada nafsu dan sebagainya. So kadang-kadang ada ahli falsafah ni kata nafsu lain, kata nafs lain, roh lain, jadi nasmah lain, dia asing-asingkan. Sedangkan benda satu je. Jiwa, nyawa, roh, benda yang sama. Nafsu kita benda yang sama. Keinginan kita benda yang sama. Cuma kita kata kalau baby, budak kecil orang lahir, ketika waktu berkenaan, adakah nafsu tertiupkan kemudian? Tak. Ni kadang bila kita jumpa dengan orang yang suka cakap macam ni, kita tanya dia bila diasingkan, dia tak jawab. Bahkan di hari akhirat nanti hadis Nabi yang datang, dan bahkan malaikat pun datang cabut benda satu je, cabut roh. Dan roh kita yang sama tadi akan ditiupkan balik dalam dasar yang baru. Kemudian lepas kita dibangkit hari kiamat nanti, tak ada timbul benda ketiga keempat dimasukkan sekali. Faham tak? Tak ada ketiga atau keempat. Bahkan kalau macam orang nak gila kan, orang gila tu sebenarnya biasanya akal dia ada, tapi kenapa dia gila? Kadang-kadang jasad dia terosak, saraf dia tak boleh sambung dan sebagainya kan. Macam orang sihat boleh jadi gila, betul tak? Sebab apa? Sebab saraf dia rosak, terputus dan sebagainya. Lepas tu dia tak boleh fikir dengan betul. Barang dia ada. Contoh macam tangan, orang ada tangan, putus saraf dia, keinginan tangan bergerak tu dia ada, tapi apa? Putus. Makna keinginan tu ada, memang ada, dia takkan hilang. Keinginan tu ada, tapi tangan dia tak boleh bergerak. Menunjukkan dia sekali dengan roh, bukan datang dengan asing, bukan datang berasingan. Dia bersama dengan roh tu. Dalam roh kita ada akal kita, dan roh kita ada nafsu atau syahwat kita, keinginan kita, benda kita suka dan benci sebagainya, semua ada dalam roh kita. Tak ada perlu datang ketiga keempat. Faham Baik. Jadi dia kata Ali bersumpah dengan dua perkara berkenaan pada Allah SWT sifat Dia kata innahu la'ahdun nabiyil ummi. Sebenarnya ia adalah janji nabi yang buta huruf. Nabi al-ummi. Ahd, misak Ummi itu maksud dia seorang yang tidak menulis. Okey. Sebenarnya Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang lain. Nanti kalau kita sampai dalam bab berkenaan dengan Ramadan Nabi pernah lafazkan ummatun ummiyah. Kita ini adalah bangsa yang ummiyah, bangsa buta huruf. La naktub, kita tak menulis, wala nahsub, kita tak mengira. Macam memang bangsa-bangsa Greek, Roman dan sebagainya kan, dulu kan ada calculation yang pelik-pelik kan, teori yang pelik-pelik. Tapi Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka ni hidup dalam keadaan yang sederhana, simple life. Tak ada complicated dengan perkiraan dan sebagainya.
Bahkan bila ada para sahabat yang mencadangkan untuk tengok penentuan bulan Ramadan dengan bintang lah, dengan ilmu yang satu lagi, astronomi tu, Nabi SAW jawab dengan mudah. Nabi kata, kita ini adalah bangsa atau umat yang tidak menulis, yang ummiyah. Dan dia berkata la naktub wala nahsub, kita tak menulis dan kita tidak mengira. Bahkan mereka dahulu memang bergantung dengan hafalan kuat dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Kita kalau perhatikan betul, sebenarnya kalau kita tak menulis sangat, menulis bagus, ikat. Tapi kalau kita tak bergantung dengan benda bertulis ni banyak, kita hafal banyak. Contoh sini, zaman dulu sebelum ada handphone, mungkin tak kira berapa banyak nombor telefon kita ingat. Banyak. Semua bapak kita, rumah kita, kawan kita katakan 5 orang kita ingat. Betul, pak saudara kita, nenek saudara kita, onyang saudara kita, semua kita ingat. Tapi lepas ada handphone, siapa ingat sekarang? Nombor sendiri tu tak ingat. Kita tanya nombor apa? Kejap. Bagi nombor you. Rasa tak? Apa yang jadi sebenarnya? Kita tak gunakan akal kita untuk mengingati, so dia hilang lah. So bangsa Arab dahulu memang jangan pelik, mereka boleh ingat, memang ingat sungguh. Memang mereka ingat. Mana memang mereka gunakan apa kapasiti ingatan mereka dengan betul. Kita sekarang ni lepas ada handphone tak guna dah. Apa dia kita ingat sekarang ni? Jalan raya pun tak ingat sangat dah. GPS hilang, GPS tu menggagau. Mana jalan entah aku tak ingat. Betul tak? Kan zaman dahulu kita kata ada GPS tu, kalau tak ada GPS, kita sekali pergi tu kita attentif, kita ingat apa aku nampak. Sekarang ni daripada GPS tekan on, lepas tu sekali mati GPS, apa dah muka. Mula sangkut tepi jalan. Dekat highway, dekat Putrajaya. Pergi lintas-lintas, biasa ikut jalan Puchong, nampak jalan. Sekali datang ikut satu lagi, Max kan? Rupanya satu masuk ke lain. Jadi pening kepala mana jalan. Berhenti pusing. Dalam Putrajaya saya setengah jam. Pusing kan. Tawaf. Dia kata tahu kudung tak juga. Tahu hidak pun tak juga. Nak balik tak tahu, nak keluar tak tahu. Apa? GPS mati. Mula tu handphone nyala. Nampak? Okey. Simpan nombor 2. Okay, simpan nombor 2. Kali jalan depan, apa saya hilang simpang dia. Padahal sekali benda dia mati. Siap. So, konsep dia sekarang ni memang akal manusia, mampu. Dan bahkan orang Arab zaman dahulu memang kuat pakai hafalan. Kuat sungguh pakai hafalan. Jadi hafalan mereka. Jadi Nabi kata macam tu. Dan benda ni tadi, penasaban kepada ummi ni, asal dia balik pada mak, tau. Ummiyah essentially related to ibu. Pasal tu adalah ibu. Pasal maksud dia seorang yang kekal di atas asal kelahiran dia. So dia berasal daripada ibu dia dan lahir daripada ibu dia. Tadi apa? Tak menulis kan, tak membaca. So dia lahir betul, mak dia dulu berilah baca buku. Kononnya akan jadi pandai. Kamu tak ada pandai pun ada juga. Ya, kita kata baguslah. Kita kata ada orang dia baca cerita Baba Black Sheep lah. Ada separuh tu dengar lagu Mozart dia letakkan radio dekat perut anak dia, suruh anak dia dengar. Nanti dah kata doktor dia pandai. Keluar-keluar bangang juga. Ya, serius. Ya, kadang-kadang pasal ada orang dia ingat kepandaian tadi balik kepada masalah pandai mengira, menulis. Dia lupa berkenaan masalah penyelesaian masalah. Ada orang kadang-kadang betul menulis dan mengira dia pandai. Tapi dah choices nak buat A atau B jalan dia. Adakah jalan yang kebaikan atau keburukan? Dia tak pandai. Pasal Nabi sedang ada hadis yang lain yang berkata Al-Kayyisu orang bijak ni, manda nafsu, orang yang sering dia ini balik diri dia, koreksi diri dia, tengok balik diri dia, wa amila, dan beramal lima ba'dal maut, untuk apa setelah kematian. Pasal dia untung dia faham mana satu lebih priority. Dia tahu mana yang lebih penting. Maka orang ni bijak. Pasal dia tahu yang dunia ni semua tak fikir balik. Betul, kadang-kadang kita fikir balik, kadang-kadang nampak jawapan dari kita. Sekali-sekala datang jawapan ni. Akhirat kekal, dunia sementara. Dunia ni tak habis kejar. Kan ingat saya pernah Rasulullah SAW buat gambar Raja 4. Kemudian dia buat satu garisan, dia garis 4 segi, dan dia buat satu garisan masuk dalam petak berkenaan dan terkeluar sikit. Kemudian tengah-tengah garisan, tengah petak tu digariskan pendek panjang tengah tu. So Nabi kata petak ini adalah dunia, garisan ini adalah manusia. Kan dulu tak ada, sekarang ada kan, masuk dunia. Okey, dulu tak ada, sekarang ada. Dah masuk tu, waktu tengah-tengah duduk dalam dunia ni ada pendek dan panjang garisan. Maksud dia cita-cita, halangan. Cita-cita kan betul tak dari kecil. Perasan tak? Perhatikan balik. Dari kecil kita nampak mainan dekat televisyen. Kalau perempuan nampak cerita patung Barbie. Macam wah nak Barbie, tapi ada halangan, duit tak ada. Atau mak tak bagi dan sebagainya. Okey, terhalang. Tapi lepas dapat, katakan dapat. Lepas tu ada cerita baru tak?
Ada. Nak skirt sekian-sekian, dapat. Lepas tu puas hati dah? Tak, nak lagi. Betul tak? Dia pernah berhenti tak? Angan-angan manusia. Tak pernah berhenti. Lelaki tu juga tengok robot kat televisyen. Robot Transformer. Nampak dalam televisyen tu nampak jalan-jalan lompat. Beli-beli dia diam aja. Kadang-kadang jadi confused juga. Rasanya gasing tu aku tengok dalam televisyen tu berapi-api. Betul tu kat sini kan? Tak ada. Zaman sekarang dah keluar lah akta baru. Baru yang disebut berkenaan dengan iklan televisyen dan sebagainya. Barangan tak boleh melebihi daripada apa kemampuan barang tersebut. Actually betul-betul. Kan? Cerita bukan kat benda tersebut mana boleh menjamin sesuatu benda yang tak pasti. Dalam Islam gharar dipanggil. Jual beli yang ada gharar. Jadi tak apalah, menteri kita baru faham, alhamdulillah. Anyway, kita kata benda tu tipu. Budak-budak nampak je, kan? Benda tak boleh buat, jangan kata benda tu boleh buat. Benda tak boleh buat. Contoh macam dulu dia jual pen. Tahu pen? Kilometer ikut ke apa tak? Dia pergi pusing, pen tu pusing-pusing kat tangan tau. Orang tu pandai pusing. Bukannya beli pen tu akan pusing sendiri kat tangan. Ada orang beli pen tersebut, dia ada flex grip apa nama dia. Dia pusing sini, kan dia pusing macam tak saya buat. Try buat dulu tak edit. Ada kawan dia boleh buat semua jari. Dia buat. Dia pusing pen tu ke sini, boleh patah balik. Pusing patah balik. So, kadang-kadang benda tu budak-budak yang boring saja suka buat kerja macam tu. Dia tak kerja lain. Sini buat macam tu tau. Dia buat pusing, betul patah balik. So, iklan televisyen tentang pen tadi pusing patah balik. So, ramai saya tengok beli sebab apa? Sebab nakkan main pen tu. Tapi tak jadi pun. Faham tak? So, konsep sekarang ni benda tak ada. Tapi, anyway, kita kata cerita-cerita halangan tu adalah benda yang akan mengisi ruangan hidup kita. Kan contoh macam lepas tu besar sikit nak basikal, dapat basikal, lepas tu berhenti, nak lagi benda lain. So kita sibuk dengan cerita dan halangan kita. Cerita-cerita halangan kita. Nak kaya, nak sekian, nak kereta, nak rumah, nak kahwin dan sebagainya. Tapi tengah-tengah kejar ni tadi, tiba-tiba kita terkeluar daripada petak dunia ni. Baru sedar je, rupanya sekejap je, kan? Tak pernah ada yang kekal. So kalau dia kata orang yang bijak, dia kan apa? So kebijaksanaan manusia ni bukan berdasar pada masalah dia tahu membaca menulis. Pasal ada yang kita lihat dahulu jadi sejarah. Katalah kalau dia bertaubat, semua Allah Taala ampunkan dia. Kalau tak bertaubat lagi, semua Allah Taala beri dia hidayah. Kan bijak matematik. Seorang budak ada tu kan. Matematik bijak, pandai, kata genius. Tu in the end jadi apa yang dia jadi lah. Jadi apa yang dia jadi. Apa nak sebut dia jadi apa, Allah Alam, saya tak tahu. Cerita dia keluar gambar yang tak elok tentang dia dan sebagainya. Apa katakan dia tak bijak? Kan buat pemilihan tadi tu apa yang baik untuk diri dia. Kenapa dia pergi ke arah situ? Kan harga diri dia hilang langsung. Mana dari segi asasnya untuk universiti terima balik pun universiti tak terima balik. Sebab dia jadi macam ni? Siapa yang nak ambil dia sebagai pelajar lagi? Kan universiti pun malu nak terima dia sebagai pelajar. So secara asasnya dia bijak matematik tapi tak bijak menyelesaikan masalah hidup. Kan? Kalau kata tension sekalipun dia tekan dan tertekan. Ramai orang tertekan lagi teruk. Ada orang yang kita kata kalau kat Malaysia ni, yang kita kata kehidupan dia jual air pakai tin minyak dahulu. Zaman 60-an 70-an tu air tak ada kan. Pergi rumah ke rumah kat setinggan tu jual air pakai tong minyak tanah tu. Berbekas bahu bawa. Tapi tak jadi pula macam tu pun, tak pernah jual harga diri, tak pernah makan rasuah dan sebagainya. Faham tak? Secara asasnya je ini, walaupun dia punya kehidupan lagi teruk tekanan, tapi dia tak jadi macam tu. Yang tadi dengan mewah dengan sebagainya, tapi jadi tertekan. Sebab apa? Sebab tertekan. Mana boleh macam tu? Itu alasan yang tak logik. Mana bagi setiap manusia tu dia bertanggungjawab di atas tindakan dia. Betul, kita tak nafikan. Penyumbang bagi orang tu buat jenayah, kadang-kadang keluarga dia, tekanan persekitaran dia. Tapi dia tak boleh kata, kalau macam tu saya tak bersalah. Tak boleh Dia tetap bertanggungjawab di atas apa kesilapan yang dia buat. Faham? Okey. Jadi bangsa Arab tadi digelar sebagai bangsa ummi kerana memang mereka ni tidak bernulis, tidak mengira. Dan dia kata apa? Dan dia kata dinasabkan benda ni dinasab kepada keseluruhan umat bangsa Arab. Ada pandai menulis tapi tak ramai. Sebab kenapa kita kata ketika perang Badar dahulu diberikan peluang kepada siapa-siapa yang menjadi tawanan perang untuk either bayar atau ajar anak umat Islam ini, anak orang Islam menulis dan membaca. Nampak tak? So ketika waktu berkenaan dia diberikan peluang pada mereka untuk tapi yang diminta selain daripada kalau bukan duit adalah membantu anak orang Islam ni membaca dan menulis. So secara tak langsung benda tu adalah benda yang kita kata jarang berlaku. Tak ramai yang pandai menulis, Dan itu sebab kenapa Nabi SAW ketika mana para sahabat dahulu menulis selain daripada Nabi SAW. Nabi SAW sebenarnya dia tak sekat lah orang lain, tapi dari segi asalnya dia lantik orang tertentu saja untuk menjadi penulis wahyu. Bukan semua orang. Yang tulis wahyu ni bukan semua orang.
Ada ramai kan orang para sahabat ni ramai, tapi yang menulis wahyu Rasulullah SAW, Al-Quran yang turun hanyalah berapa orang saja. Kalau ikut Ibnu Kathir dalam beliau nihayah beliau, dia kata 42 orang. 42 orang saja yang Nabi lantik sebagai penulis wahyu. Mana bila datang wahyu, Nabi kata panggil bersimpulan datang sini. So bila orang tu datang, Nabi membacakan balik sekali lagi Al-Quran yang bagi Nabi baru terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa, orang tu tulis. Dan orang tertentu saya Nabi panggil. Bukan semua orang. Sedangkan kalau ikutkan keliling dia ada orang Arab juga, tapi tak semua tim menulis dengan betul. Faham Baik. Jadi apa, kerana ketika itu penulisan di sisi mereka adalah benda yang ganjil ataupun jarang-jarang berlaku. Dan sifat ini adalah sifat-sifat yang Allah Taala jadikan ia dari sifat-sifat kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hina untuk kita, tapi mulia untuk Rasulullah SAW, hatta mulia untuk para sahabat. Para sahabat dijadikan buta huruf. Yang orang kata macam kan, bila mereka dahulu dapat Islam, dan Islam diutuskan kepada bangsa Arab ni, bangsa yang tidak reti baca, tak reti menulis. Kan pelik kan kita kata, kalau ikutkan logik, baik letakkan pada bangsa yang dah ada tamadun seperti bangsa Rom atau Parsi atau Mesir yang ada kedudukan tinggi. Jadi kita Nabi teratang dia akan terus tinggi, betul? Kalau dapat kaum tu patuh, maka lebih tinggi. Rupanya tidak. Itu ikut mata kasar kita. Tu Abu Hasan Ali An-Nadawi, dia kata bila orang bincang tentang perkara ni, dia kata apa? Kenapa bangsa Arab ni dipilih Allah Taala berbanding bangsa-bangsa lain? Okay, di cerita itu sebab apa? Sebab bangsa Arab ni dia tak ada apa? Tak ada sistem kenegaraan, sistem perundangan, tak ada sistem berkenaan dengan bahasa, tak ada sistem itu langsung. Dia nak hukum ikut suka hati. Ada hukum kadang-kadang pergi jumpa tukang telik. Orang salah atau betul, nak jadi pengadil kan, hakim, either pergi ikut tukang telik ataupun baling undi. Undi dekat mana? Dekat berhala. Baling anak panah lah, ikut bekas, macam-macam lah. Dia gunakan cara macam tu untuk menentukan mana betul, mana salah. Maksudnya dia tak ada sistem perundangan, tak ada sistem kehakiman, tak ada sistem langsung. So bila dia terima Islam, ni cerita dia, dia akan terima bulat-bulat Islam saja. Ni gelas ni ada warna masalahnya. Bayangkan benda ni, gelas ni kosong, bila masuk dalam tu air saja yang ada. Jangan dia kata macam bangsa-bangsa lain ni, kenapa orang tak pilih? Sebab dalam mereka ni dah ada fahaman asas. Contoh macam orang yang Hindu ada Hinduism dalam diri dia, kefahaman ketuhanan dan sebagainya. Lepas tu orang-orang Parsi pun ada kefahaman ketuhanan tertentu dalam diri dia. Tu orang Rom macam tu juga, Mesir macam tu juga. So, jadi tamadun-tamadun yang tua yang lama tadi tak diberikan oleh Allah Taala Islam, kerana dia, kalau diorang masuk Islam tadi daripada awal, diorang ada campuran asal. Dia takkan pure. Islam tadi bercampur. Contoh macam kita kata macam Islam sampai ke Parsi. Syiah contohnya, Iran Syiah. Dia timbul Syiah tadi sebab apa? Sebab dia percaya raja dia keturunan Tuhan. Raja keturunan Tuhan. Jadi bila kepercayaan itu masih lekat, keparsian itu masih kuat, bila Husain bin Ali bin Abi Talib, mana cucu Rasulullah, kahwin dengan anak Raja Parsi. Raja Parsi lari ke India. Anak perempuan dia tertinggal. Itu dikahwini oleh apa? Husain bin Ali bin Abi Talib. Bila Husain bin Ali bin Abi Talib kahwin dengan anak Raja Parsi tadi, maka dapat anak. Ada orang yang Parsi tadi, yang Islam separuh dalam diri tak betul lagi, dia pergi kejar untuk dapatkan keredaan melalui cara ni. Tu dia cari anak Husain je. Sebab apa? Sebab tak hilang lagi apa, rasa keparsian tu masih lagi ada. Mana pahaman bahawa Raja Parsi adalah Tuhan dan sebagainya, keturunan Tuhan, ada lagi. So sebab kenapa mereka tak boleh lepaskan. Dan bahkan sampai sekarang kalau kita kira Imam 12 dan sebagainya yang diorang agung-agungkan tu, semua sekali keturunan Husain. Dan bukannya Husain-Husainnya, Husain hasil perkahwinan dengan wanita Parsi. Itu anak Raja Parsi berkenaan, puteri Raja Parsi tersebut. Husain kahwin dengan Arab. Husain kahwin dengan Arab, ada anak dia dengan Arab. Husain kahwin dengan perempuan lain. Tapi yang dikira sangat oleh mereka adalah hasil perkahwinan Husain dengan apa? Anak Raja Parsi tadi. Sehingga kita kata yang diorang kira-kira imam diorang tu semua balik situ. Tak ada balik daripada lain. Jadi benda ni tadi sebab apa? Sebab diorang tak boleh hilang lagi tau. Pasal dalam ketika terima Islam, dalam tu ada campuran lagi. Dia masih ada daki dalam tu. So daki tu jadi air tu, kalau kata dalam dia ada kopi, so air yang keluar akan jadi apa? Ada rasa kopi-kopi sikit. Kalau dia kata oren, ada oren-oren sikit. So secara tak langsung diorang macam tu. So jadi Arab tadi, bangsa Arab, dia kosong. Tak ada sistem. Kosong, so kalau kosongnya. Ikut mata kasar kita, buruk. Macam pada Nabi tu lah, buruk. Tapi ikut daripada ketentuan Allah Ta'ala, baik. Jadi mulia mereka sebab berkenaan. Kalau dia kata diorang memang ada sistem, asal Asia, memang masalah. So every time dia nak terima Islam, dia akan campur dengan Melayu. Itu sebab kenapa kita lihat Islam yang kita pelajari, yang kita belajar, dia boleh di-apply pada mana-mana bangsa. Sebab dia bukannya Arab.
Dia bukannya Arab tapi dia adalah Islam. Bukannya kalau kita kata benda tu acuan ikut bangsa dan sebagainya, maka masalah. Contoh macam sistem pakaian. Kita tak dituntut tutup pakai jubah, baguslah. Okey. Tak tuntut pakai jubah. Bukannya macam kalau kita pakai jubah macam tak Islam ni, tak ada. Okey, untuk wanita pakai untuk aurat, tudung, labuhkan tudung dan sebagainya. Adapun bentuk baju tadi, lebar sini ke, besar sini ke, tajam sini ke, manik sini ke dan sebagainya, anything berkenaan, Islam tak pernah bising. Islam pakai tutup aurat dan sebagainya, labuhkan pakai berkenaan, tidak menarik perhatian, pakai. Tak ada masalah. Tapi nampak tak sistem tadi? Mana itu sistem dipanggil. Yang orang Arab zaman dahulu kita tahu dia ada ritual. Islam tak ada ritual untuk berkenaan. Macam nak perkahwinan, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali, cukup. Kan? Hatta kalau video conference pun sah. Tak perlu kepada kena duduk atas bantal besar. Tahu? Tak ada bantal besar macam nak nikah ni. Tak ada bantal besar. Heboh tak ada bantal besar nak nikah. Kan tak sah pun. Nikah kedai kopi pun sah. Faham tak? Cuma kita kata baik sikit, buat dalam satu baju yang orang ramai perhatikan. Kan pakai baju elok sikit. Kalau pakai baju pakai berikat je, pakai t-shirt singlet ni, nampak ketiak, still sah. Kan? Dia bangun tidur macam, "Meh kahwin dengan anak aku." Cerita bila habis membentuk aku kan. Kau datang pakai baju singlet je, pakai berikat. Datang makcik tu datang panggil. Actually macam tu lah keadaan Islam, tak ada masalah. Asasnya macam tu. Kenapa? Kerana Islam tu bukan Arab. Islam bukannya Arab. Islam itu adalah Islam. Sebab apa? Orang Arab terima Islam, dia kosong. So anything yang ada dalam tu bukannya Arab. Macam tu sebab kenapa kalau ada orang kita kata, dia kata pakai tudung ni Arab sebenarnya. Melayu tak payah. Dia lawak, saya dengar cerita tu. Ada seorang kakak tu datang jumpa saya, dia kata ada seorang akak dekat office dia. Akak ni tak pandai lah, memang tak pandai pun. Okay, akak tak pandai tu, dia kata apa? Dia kata, "Kenapa you all ni masuk Islam jadi Arab?" Kan? Bila bertaubat dia jadi Arab. Cuma jangan jadi Arab, jadi Melayu, dia kata. Orang Melayu kita macam ni, dia pakai kebaya, pakai tudung lilit. Sekali dia kata macam tu. Jadi akak tu cakap kita, "Apa nak jawab dengan orang ni, Ustaz?" Saya kata dengan kakak ni, cakap dengan orang tu, suruh dia nyanyi lagu Kain Pelikat. Saya bukan dia kalau Kain Pelikat, dia akan dapat jawapan. Apa benda orang Melayu buat dulu? Cara pakai orang perempuan Melayu dulu macam mana? Orang Melayu dulu kain keludung tu. Mana Kain Pelikat tu tutup badan. Bukan setakat tutup macam ni. Faham tak? Kalau orang pakai macam tu buat kereta, agak macam mana? Kan nak jeling sikit, alamak tak nampak. Alamak tak nampak. Kalau anggar kereta orang, dah lah slow. Bukan mesti tempat lain. Okay, contohnya kan. So secara asasnya kita kata memang payah. Tapi asas itu orang Melayu kita punya cara pakaian. Kan menjadikan tudung kepala, ibu menggendong anaknya. Kan lafaz dalam kata-kata berkenaan. Memang zaman dahulu macam tu. Cara orang Melayu kita kan, mana bila keluar rumah tu, kain pelikat tu dia ambil keludungkan badan terus. Mana buat jadikan sarung. Itu Melayu. Saya kata, jadi sekarang ni kalau orang perempuan tu tadi kan, yang kebaya ni zaman bila? Zaman Inggeris masuk, zaman kolonial Inggeris. Kan dia kata, mana cara nak sesatkan orang Melayu, dia kata. Orang tutup kepala lagi tapi tak apa. Dia bagi baju ketat-ketat, kemudian pakai macam tu, kemudian tudung lilit. Sekali, one shot cukup. Dah cover. Lepas tu punggung nampak, dah dia nampak. Secara asasnya benda macam ni kita kata benda rosak. Bukan Islam, bukan Melayu pun. Bahkan benda tu zaman ajaran daripada Inggeris bawa kepada kita. Sebab tu kita kata itu Melayu, itu Islam. Mana boleh? Kalau balik sebelum dari tu, awal lagi tu. Kita. Jadi kata dengan akak tu, kalau dia kata dia ikut betul Melayu, dia akan pakai macam tu awal lagi. So jalan-jalan gimana nampak kelumbung dia pakai kain pelikat kat badan dia. Kita jalan macam tu tengok. Malu pula. Tak nak pakai macam tu, kata Melayu. Nak pakai macam tu. Secara asasnya faham. Jadi jangan kita silap fahamkan. Pasal memang Islam ini bukan Arab. Islam ini bukan Arab. Tapi dalam Arab tu ada Islam sikit. Benda-benda tertentu. Islam tu bukan Arab. Yang bukan Arab. Baik. Pasal macam kata para sahabat dahulu ummiyah, bangsa ummi. Jadi dia kata kerana penulisan kerana dan kita kata bahawa sifat ni kemuliaan untuk Nabi SAW dan pujian Allah Taala untuk baginda SAW. Kerana dia adalah sifat, tapi ia ada sifat kekurangan untuk orang lain. Kerana menulis dan membaca atau mempelajari dan buat latihan di atas jalan berkenaan yang sampai kepada ilmu ni, manusia akan menjadi mulia. Mana belajar, membaca, buat latihan sebagainya, dia akan mulia. Dan diagungkan, dibesarkan kedudukan orang berkenaan kebiasaannya. Jadi bila Allah Ta'ala khususkan Nabi SAW, Nabinya Muhammad SAW dengan ilmu orang terdahulu dan juga orang terakhir, dengan tanpa sebarang penulisan dan juga pengkajian, maka itu adalah mukjizat, khariqul adah. Pasal orang-orang Yahudi pun kadang-kadang tak tahu, Nasrani pun tak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu benda berkenaan. Pasal dia awal lagi daripada
agama berkenaan. Jadi kalau kita kata pembelajaran biasa ni perlu kepada apa? Kita tengok rekod orang terdahulu, kena baca dan sebagainya. Sekarang Nabi tak boleh macam tu, pasal ilmu dia akan melampaui batasan orang berkenaan. So, jadi kita kata kerana itu Allah Ta'ala berikan ilmu ni dengan tanpa penulisan dan tanpa pengkajian. Kerana itu adalah mencari adat. Dan dia ada sifat khas untuk baginda SAW menunjukkan kepada kebenaran baginda. Yang Allah Ta'ala sifatkan baginda dalam kitab-kitab terdahulu dalam kitab terdahulu ditulis dalam Isaiah itu kita pernah bacakan. Dan diketahui oleh umat terdahulu bahawa sifat dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157. Allah cerita berkenaan dengan ahli kitab ini, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum. Orang-orang yang mengikuti rasul yang nabi yang buta huruf, yang mereka temui dapati ia dalam kitab mereka, tertulis di kitab mereka. Memang kita kata dalam Isaiah dalam Isaiah ni bukan kita suka nak buka kitab Bible, tapi untuk bagi tahu bahawa benda tu memang sampai sekarang masih lagi ada. Okey, dalam Isaiah 2009, okey. Okey. Dia dalam Isaiah chapter 29 verse 12. 29:12. 29:12. Mana dalam ayat berkenaan dia kata apa? And the book is delivered to him that is not learned, saying read this, I pray thee, and he said I am not learned. Mana dalam lafaz berkenaan 29:12 tu diceritakan berkenaan dengan keadaan Nabi akhir zaman. Jadi yang datang nanti Nabi tersebut, antara sifat dia adalah bila buku tersebut diulur kepada dia, diberi kepada dia dan dikata kepada dia supaya baca ini, aku minta kepada kamu, dia akan kata apa? Aku tak tim baca. Dalam ayat 29. Mereka tak pati sampai sekarang. Itu antara sifat Nabi yang khas untuk Nabi SAW. Sampaikan orang bukan Islam di kalangan ahli kitab tadi, dia tengok Nabi ni, kisah tadi, dia orang terpaksa akui Muhammad Rasulullah. Dan bahkan dia orang buat perangai dan terjemahan Inggeris Bible Arab Bible Arab dia tukar dia perkataan qiraah perkitabah. Mana bila dia gunakan bahasa Arab, dia kata awyadfa'ul kitab liman la yuhsinul kitabah. Mana bila diberikan buku tu berkenaan kepada orang yang tak tahu menulis, dan dikata kepada dia baca ini, kan iqra hadha, lepas tu dia kata ma ana la ariful kitab, aku tak tahu menulis. Ditukar daripada membaca kepada menulis. Pasal apa? Kalau dia kata membaca akan jadi kisah Nabi dan Gua Hira. Ma ana biqari'in, ketika Jibril katakan dia baca, dia kata aku tak tahu membaca. So, jadi lafaz berkenaan datang, kisah ni hanya daripada Nabi Muhammad SAW saja. So terpaksa mereka nafikan alihkan. Jadi sifat tersebut untuk Nabi mulia untuk Nabi mulia, tapi untuk orang lain adalah hina. Jangan kita macam ustaz tu bagus, tak belajar, butuh huruf, pandainya. Itu kita pelik lah. Kalau Nabi SAW, ya, memang Nabi itu sifat khas untuk baginda SAW. Jadi pada hak baginda ni adalah di antara mukjizat yang terbesar dan di antara kemuliaan yang terhebat. Dan dia pada hak orang lain adalah kekurangan dan juga yang zahir dan juga kelemahan yang nyata. Maka Maha Suci Allah Ta'ala yang mengubahkan kekurangan kita pada hak baginda sebagai kemuliaan, dan juga menambah baginda dengan kemuliaan dan keagungan dengan sebab sifat berkenaan. Dan dia kata, Ali kata janji Nabi letak kepada dia adalah alla yuhibbani illa mu'min, bahawa tidak akan menyayangiku melainkan orang yang beriman, wala yubghidani illa munafiq, dan tidak akan menyayangi aku dan tidak akan membenci aku kecuali orang yang munafik saja. Ini yang apa disebut oleh Ali bin Abi Talib dalam hadis berkenaan. So kita kata benda tu jelas tak ada sebarang kekeliruan, kerana memang meaning dia nyata kerana para sahabat tadi adalah mulia. Jadi kita kata kemuliaan para sahabat tadi, memang kita kata kalau Ali ke siapa sekalipun, still tajuk dia tak sama. Kerana apa? Kerana memang tak boleh kita benci para sahabat kerana apa-apa sentimen sekalipun. Bahkan kita kena sayang mereka dan muliakan mereka seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kerana Islam ini tak sampai pada kita melainkan kerana ketelusan dan juga kejujuran para sahabat. Kalau para sahabat tak jujur, tak telus, kita tak ikhlas kepada Rasulullah SAW, tak sincere kepada Rasulullah, dan saya akan hilang lama dari Islam ni. Hilang lama dah. Macam berlaku pada agama-agama terdahulu, memang berlaku macam tu. Mana agama dia rosak lepas para Anbiya tu hilang, pengikut dia tadi bertelagah. Yang ini kata ini kata ini. Dan sebenarnya memang manusia ni memang ada perangai macam tu. Dia ada self, orang kata personal interest. Contoh macam
seorang tu dia kesibukan dia harta, seorang kesibukan dia wanita, seorang kesibukan dia kenderaan, seorang macam-macam. Ada macam tu, macam kalau budak tu komputer, kan dia tak kisah benda lain. Ada orang tu makanan. So dia punya kerusungan berbeza. Dan Nabi SAW sendiri, kita kata berhadapan dengan para sahabat zaman dahulu, memang kita kata akan timbul tajuk tadi. Masa separuh tu adalah pak mertua dia. Macam Abu Bakar dan Umar adalah bapak mertua dia. Ali dan Uthman adalah menantu dia. Yang ini adalah ipar dia, yang ini adalah sekian dia. Mana kalau ikutkan dari segi asalnya, kita kalau dapat kedudukan macam ni, kan siapa? Adik Perdana Menteri. Kan masih macam, wah, mesti ada special sikit. Takkanlah jalan kaki naik basikal. Perdana Menteri pun macam, pasal kau buat macam tu. Kan dia pun nanti akan kata, jangan buat macam tu. Nampak tak? Kita kata kedudukan kita di sisi manusia pun akan menggambarkan kedudukan kita dengan orang berkenaan. Kalau anak raja ke, kan lain kan? Mesti ada kebersimoan. Kan, sekolah tak pandai tak tidak tak tahu, tapi nama tetap naik. Contoh, jadi secara asasnya kita kata memang kedudukan tadi memang peranan. Dan bahkan yang memerintah tadi, dia akan terpaksa jaga-jaga. Macam, alah terkena adik aku, alah terkena anak saudara aku, dia akan terpaksa alihkan. Maksudnya dia ban tau. Perundangan atau peraturan tu dia terpaksa bengkokkan untuk selamatkan siapa. Sekarang tengok, Nabi SAW tadi kalau ikutkan macam tu keadaan dia, berapa banyak hukum Islam dia kena alihkan. Para sahabat semua ada self-interest. Betul? Okay. Tapi Allah Ta'ala selesaikan masalah ni. Cara dia disebut dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang ke... tak ingat. Okay, tapi saya baca ayat dia. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahawa di tengah-tengah kamu ni ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri. Kalau Rasul ini tadi ikut kamu pada semua urusan, everything kamu nak semua dia bagi. Kan semua dia ikut. Macam Ali kata macam ni, ikut. Menantu, sayang menantu, ikut. Lepas tu pak mentua kata macam ni, ikut juga pak mentua cakap apa. So dia terpaksa ban tau. Mana Islam ni punya peraturan terpaksa patah-patahkan kerana apa? Nak ikut orang ni, ikut orang ni, ikut orang ni sebagainya. Allah kata kalau Rasul ni ikut kamu pada semua benda yang kamu nak, la'anitum, kamu akan jadi payah. Pasal sekali Islam tadi acuan orang-orang tertentu, bukan ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Lepas tu dibengkokkan ikut kepentingan orang tu, patahkan. La'anitum, kamu akan jadi payah. Tapi cara penyelesaian dia, Allah tak ubah Islam. Tapi apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah ubah para sahabat. Allah cintakan dalam hati kamu ni keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah hiasi iman dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah bencikan ke dalam di hati kamu, wahai para sahabat, al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Jumpa ayat dia. Ayat nombor apa? Ayat 7. Okey, ayat 7 surah Al-Hujurat Jadi ayat berkenaan Allah kata Allah Ta'ala selesaikan masalah tadi dengan apa? Dia ubah para sahabat punya perangai. Jadi para sahabat sendiri automatik terus apa? Terus tak ada self interest dia tak impose pada Rasulullah. Jadi kalau dia ada benda tu dia diam. Dia takkan soal bukan dan sebagainya. Pasal dia tahu bahawa benda tadi akan menyusahkan orang lain. So ini sampai bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata a'zamul muslimin jurman, orang Islam yang paling besar dosa dia adalah, kesalahan dia adalah, man sa'ala an mas'alatin, orang yang tanya tentang satu masalah, satu persoalan, yang soalan tadi, masalah tadi tak diharamkan mereka sebab soalan dia. Sebab dia tanya, maka asal benda tu tak ada apa hukum. Datang dia bertanya, maka keluar hukum benda jadi haram. Maka dia adalah orang yang paling banyak dosa, banyak salah. Sebab kenapa kita kata dalam bab ini kadang-kadang macam contoh macam inilah sistem. Saya ingat dulu macam student pelajar ni kan. Bila ada kes dulu kita orang dapatkan kedutaan punya persetujuan untuk kita belajar. Jadi kadang-kadang ada student ni kata kita buat macam ni je, kita buat macam tu je, kita cakap macam ni. Dia nak tanya soalan-soalan pelik-pelik. Saya kata dengan dia, jangan tanya macam tu. Saya kata, bimbang nanti benda tu boleh jadi tak boleh dengan sebab soalan awak. Lepas tu dia kata dengan saya, dia kata, takkanlah pula, takkan salah pula, kita cuma menyuarakan pendapat kita. Lepas tu saya baca hadis ni. Saya kata benda ni kadang-kadang kita tak perasan. Ada benda kita cakap, orang lain tersekat dengan cakap kita. Dengan sebab soalan kita lafazkan, maka semua orang dibatalkan lepas tu. Dengan sebab mulut seorang. Jadi dia tak percaya. Lepas tu dia buka dalam tu dia datang jumpa saya. Betul lah ada hadis tu, dia kata. Dari cerita dia dalam Nabi larang. Jadi kita kata para sahabat terjaga, terkawal daripada aspek ini. Mereka tak mudah-mudah bertanya. Bahkan soalan, kalau kita kata soalan pelik-pelik, tanya Islam tu macam mana, apa yang soalan pelik-pelik yang datang kepada Rasulullah, kebiasaannya bukan daripada para sahabat yang dekat. Bahkan daripada badui-badui yang datang dari kampung jumpa Nabi, sekali tanya Nabi jawab. Maka para sahabat macam kita baca kali itu, nak tanya soalan pada Nabi, diorang bimbang, diorang takut.
diamkan soal diri diorang. Diorang tak bertanya, nak bertanya. So kita perhatikan, banyak Allah Ta'ala ubah siapa? Para sahabat ni Allah Ta'ala ubah. Bukan Allah Ta'ala ubah hukum tadi, perundangan Allah Ta'ala tak ubah. Tapi apa? Para sahabat Allah Ta'ala jadikan mereka ini cinta pada iman, dihiasi iman dalam diri mereka, benci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Automatik dalam diri mereka macam tu. Ulaika murasyidun, mereka tak orang mendapat petunjuk. Mana orang-orang tersebut, mana para sahabat tadi, golongan yang Allah Ta'ala pilih khas supaya Islam tak kacau, tak rosak. Kalau bangsa lain berlaku. Dan kita kata banyak benda di sini, macam kita kata para sahabat ni, antara bukti benar mereka ni terpelik daripada orang lain, pergi masuk negara orang, bawa senjata, orang sayang. Kan? Orang sayang, masuk Islam, lepas tu orang tadi sayang mereka. Peliknya, kita kalau pergi mana-mana bawa senjata, orang menyampah. Kan, anak cucu orang tu pun nak benci kita. Sekarang para sahabat tak. Dia pergi mana-mana, kan, pergi ke Bukhara, Turkistan, Armenia, bawa senjata, Mesir. Kan dia bawa senjata. Tapi bila masuk negara berkenaan, penduduk tu masuk Islam. Dan sampai sekarang, orang-orang yang sekarang kita menulis tentang Islam, mempertahankan Islam dan sebagainya, dari keturunan orang-orang berkenaan punya anak cucu yang para sahabat datang bawa senjata tadi. Macam Imam Bukhari, Muslim, kan ulama-ulama hadis ni, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan sebagainya, semua mereka keturunan dari mana? Keturunan daripada orang-orang yang asal bukan Arab, yang masuk Islam. Kemudian kerana para sahabat datang buat negara mereka bawa senjata, tapi mereka sayang para sahabat dan menjadi orang yang membantu Rasulullah SAW. Pelik tak? Mana ada orang sahabat kita, zaman kita sekarang ni masuk sayang Jepun. Siapa sayang Jepun? Angkat tangan. Tak ada pun, kan? Jepun datang kan? Tak ada. British siapa sayang? Tak ada siapa sayang. Sebab benda tadi adalah benda tabi'i, dan manusia tak suka dijajah. Daripada para sahabat datang masuk negara tertentu, bawa senjata, peliknya orang sayang dia. Sebab kisah tadi, kisah kita kata mereka ni punya sifat dan perangai adalah berlainan dengan orang lain. Pasal tak ada bengkokkan mereka supaya apa? Ikut syariat. Bukan bengkokkan syariat ikut kehendak mereka, bengkokkan mereka untuk ikut syariat. Faham? Jelas? Okay, kita berhenti kat sini. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada, kita berhenti kat sini, insyaAllah kita sambung kemudian bab ke-25, bab kufran al-ashir wa kufran kufr dan kufr. Bab mengkufur, mengingkari ashir, mana layanan atau hubungan, dan juga kufur yang bukan kufur, kufur yang bukan kufur. Kita akan bincang insyaAllah dalam bab ke-25 pada masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.